Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ini dengan limpah kurnia daripada Allah kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberikan kesempatan untuk sekali lagi kita dapat bertemu dalam kuliah online majlis ilmu daripada Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang pada malam ini. Tuan-tuan yang dah masuk, walaupun baru 2 orang, tolong war-war, share forward dengan rakan-rakan yang lain supaya kita sama-sama dapat berkongsi untuk menyampaikan ilmu. InsyaAllah, Alhamdulillah, malam ni kita akan sambung kitab kita Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita masuk kepada muka surat yang ke-129 kalau kitab Jawi. Ya, kitab Rumi saya tak perasan. Ya, kitab Jawi, Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita masuk muka surat yang ke-129. Tajuk dia haram melewatkan solat daripada waktunya. Ya, relax dulu bro, sembang-sembang, maka kita terleka sampailah di hujung waktu zuhur baru nak solat zuhur. Tidur dulu, pagi-pagi tu dah dengar azan, baring kejap lagi dekat nak habis subuh baru bangun. Hukumnya haram dan berdosa. Dia kata ada pun melewatkan solat itu sehingga luput waktunya. Kalau sampai tengah itu makruh. Sampai hujung itu nak habis tak sempat, itu haram dan berdosa. Allahu Akbar. Dia kata ini adalah, kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah kata fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, celakalah bagi orang yang solat tapi mereka itu lalai daripada solat. Al-Imam Ibn Katsir dia meriwayatkan, ya, ada hadis yang sahabat Nabi tanya, macam mana yang dikatakan sahun ini? Golongan yang sahun, yang lalai ni macam mana? Lalu Nabi SAW menjawab, humul ladzina yuakhiruna as-salata ala awqatiha an awqatiha. Mereka itu adalah golongan yang menangguh-nangguhkan solat sehingga terkeluar daripada waktu dia. Dia tangguh, dia relax dulu. Ya, Allahu Akbar. Ya. Ini golongan yang suka bertangguh-tangguh. Nak solat nanti dululah. Waktu kita tengok ramailah orang kita kerana bola tak solat dulu, bola dulu. Kerana kerja dulu, solat kemudian. Dah masuk dalam kereta waktu pejabat nak balik tu dah asar dah. Tahu dah pukul 5 adalah waktu asar dah. Start kereta takut jam. Memang jam sungguh. Sampai rumah pukul 7.30. Asar hilang. Berdosa, haram dia bawa kereta pada waktu itu sebab dia dah tahu bahawa waktu itu waktu jam dan dia tak mungkin dapat solat waktu asar. Solatlah kejap. Dekat pejabat tu terus solat. Tak payah pergi surau. Dalam pejabat boleh buat surau. Tak payah lagi masjid. Kan dalam pejabat tu nak pergi masjid patah balik mungkin payah. Jadikan surau tu suci. Kan? Kita solat jemaah dengan rakan-rakan sepejabat. Okey, jom kita solat sama-sama. Susun meja sikit. Sejadah pakat bawa seorang satu. Kita solat dekat surau. Dekat pejabat. Berjemaah. Terus lepas tu senang hati start kereta balik. Sangkut dengan jam. Pukul 8 sampai rumah. Tak apa lagi. Masih ada waktu maghrib. Allahu Akbar. Baik, jadi mengundurkan. Ataupun dia kata mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktu. 2 rakaat asar dapat.
dalam waktu asar. 2 rakaat masuk maghrib dah, maka hukumnya haram juga sebagian. Allahu Akbar, ni haram dan berdosa. Allahu Akbar. Dia kata, baik. Kemudian lagi azan dan iqamah sebelum solat tidak harus ditinggalkan. Ini saya nak pesan kepada tuan-tuan di rumah. Sekarang ini tuan-tuan tak boleh pergi masjid surau, maka syiar azan dan iqamah itu kita kena kumandangkan juga di rumah. Ya ke ustaz, bukan azan dekat masjid kira kita. Ya tuan-tuan, kita ni kena jadikan budaya masuk waktu azan. Kat mana? Ni baru-baru ni geng-geng unit amal. Ya, mereka tengah pasang pipe dekat Jerai, dekat Gunung Jerai tu. Masuk waktu azan, solat di atas batu. Oh, yang viral baru-baru ni. Kan? Betul lah. Macam tuan-tuan tengok dalam TV Al-Hijrah tu. TV Al-Hijrah tu kan dia orang camping atas bukit. Lepas tu masuk waktu azan. Allahu Akbar. Dah baca ya? Allahu Akbar. Saya tanda. Tak nampak tandanya. Masya Allah. Oh, kita dah baca ni. Terima kasih ingatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk bab khusyuk. Kenapa saya tak tanda sini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, dah baca bulan lepas. Allahumma salli. Bulan lepas kita masuk. Saya rasa macam lama tak masuk online. Okey, tak apa. Kalau yang tanda tu kat mana? Mungkin saya itu terleka. Itu tajuk dia bab khusyuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa. Nanti kalau kita dah baca, kita akan lompat masuk ke bab khusyuk dalam solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tanda tempat lain ya. Tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tapi kalau ikut pendak ke orang lain baca. Ya. Dah ya, berkata Al-Hasan Al-Basri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allahu Akbar. Saya kalau kitab saya ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, nanti kita tengok balik. Kadang-kadang melazimkan diri solat jemaah dah. Allahumma salli ala sayyidina. Kat mana berkata Hasan Al-Basri? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya baca ya. Okey. Cepat. Nanti saya cari ni. Saya pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat mana yang saya berhenti yang saya tak tanda ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bab solat jamaah dah baca ya. Itulah kita lama tak berdepan ni macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tak apa, sekejap saya cari. Saya tengok tempat. Tajuk dia apa itu? Perenggan kedua bab wajib khusyuk. Sebab takut kita ni tertukar kitab ya. Kalau kitab kita ni selepas perenggan kedua ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perenggan kedua. Baik. Baik jumpa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung ya sampai situ kita berhenti. Masya-Allah, terima kasih yang tegur saya sebab saya penanda saya yang terakhir tu sampai haram melewatkan solat daripada waktunya, itu tanda saya kat atas tu. Okey, kat bawah ni saya tak tanda. Baik, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ni satu ulama tabi'in. Ya, satu ulama at-tabi'in, anak murid kepada Sayyidina Ali
Dia kata setiap solat yang tidak disertai oleh hati yang hadir, maka ia lebih cepat mendapat seksaan. Artinya solat tersebut dia tidak masuk ke dalam hati, dan boleh jadi sebab solat tu tidak mencegah kita daripada keji dan mungkar adalah sebab kita tak khusyuk, sebab kita tak hadir hati, menyebabkan solat itu tak berkesan. Bila solat tak berkesan, kemungkinan solat itu akan ditolak oleh Allah, dan itu menyebabkan kita kena seksa, na'udzubillah. Baik, dalam sebuah hadis kursi, dalam sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, kita sambung, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Laisa lil abdi min salati illa ma aqala minha. Wa innal musalliya qad yusalli as-salah fala yuktab lahu minha sudusuha wala usyuruha. Allahu akbar. Nabi kata tiadalah sesuatu yang diperolehi oleh seseorang hamba daripada solatnya. Maksudnya bab pahala. Kita dapat pahala ni, dia ada persen. Ulama sebut ada persen. Ya, kalau anak kita dia dapat 100%, itu mumtaz sopi ya. Ya, dapat E+. Anak kita dapat 50% je, itu dapat apa? D je. Kan D je, 50%. Cuba bayangkan, dalam hadis ni disebut tiada sesuatu yang diperolehi oleh orang yang solat daripada solat dia, melainkan yang dibuatnya dengan akal yang penuh kesedaran. Maknanya apa yang dia fokus, yang dia ingat, dia fokus tu yang dia dapat pahala. Yang dia melayang sana, dia melayang sini, sedar-sedar iman rakaat tu, itu tak dapat, tak kira. Allahu akbar. Wa innal musalli qad yusalli salah. Dan kadang-kadang kata dia, sesungguhnya satu orang yang menunaikan solat itu ada kalanya dia solat, tapi tiadalah dicatatkan pahala baginya kecuali 1/6. Daripada solat itu, tuan-tuan bagi tengok 100, tuan-tuan dapat 1/6 saja. Daripada 100. Boleh lulu tak? Allahu akbar. Ataupun 1/10. Tiap-tiap kali solat dapat 10. Allahu akbar. Sebab itulah tuan-tuan disuruh kita solat berjemaah yang kita dah huraikan sebelum ni. Iaitu solat berjemaah dapat 27. Ya, pahala penuh 27. Jadi kalau kita solat tak khusyuk sikit pun, kita dapat juga, katalah 1/10 dapat 2.7 pahala. Tapi kalau kita solat seorang dapat 10, tak khusyuk dapat 1/10 dapat 1. Kan? Allahu akbar. Ini satu perkara yang berat ni. Ataupun 1/6 ataupun 1/10. Nabi kata Allahu akbar. Sudus ataupun usyur. Allahu akbar. Maksudnya dicatatkan bahagian baginya tu maknanya pahala baginya. Daripada solat itu sekadar ia hadir bersama-sama dengan Allah. Dia ingat Allah takat mana, takat itulah kira pahala dia. Dan hatinya khusyuk terhadapnya. Allahu akbar. Ni berat tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan ni. Saya makin tua ni, satu benda yang saya rasa takut sangat, iaitu makin tua ni banyak fikir benda lain. Allahu akbar. Sewa rumah tak payah lagi. Contohlah kan, ada orang sewa rumah. Macam saya tak sewa lah. Saya bayar bulan rumah saya. Tak habis lagi bayar. Allahu akbar. Kereta. Lepas tu jangan hutang banyak sangat. Tuan-tuan, kereta buruk tak apa, asal bayar habis. Senang sikit nak solat, nak fokus. Allahu akbar. Yuran anak pula. Allahu akbar. Ingat macam-macam. Astagfirullahalazim. Sebab tu kita tuan-tuan ni teruk ni tuan-tuan. Macam-macam akal kita fikir. Allahu akbar. Dia kata, sekadar ia hadir hati khusyuk. Ada kalanya banyak, ada kalanya pula sedikit. Menurut qadar kelalaian dan kesedarannya. Orang yang hatinya hadir dan segala anggotanya khusyuk, dicatat baginya seluruh solat itu. Allahu akbar. Ramai orang yang wali-wali tuan-tuan, kita tengok dia simple je. Baca sikit pendek je, tapi dia hadir hati dia. Kadang-kadang kita tengok dia solat simple je, kan? Bapak kiai yang warak-warak soleh-soleh ni, dia baca qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi hati dia hadir. Kan? Contohlah, tapi tak mestilah orang baca sikit tu dia hadir semua, tapi biasanya
orang yang baca sikit ni dia lebih hadir pada orang yang baca banyak. Kadang-kadang kita solat tarawih Pak Imam panjang sangat, kita dah mengelamun mana kata Allahu Akbar kan. Sebab tu Pak Imam kampung ni dia tak boleh baca panjang sangat, takut makmum ni mengelamun pula. Astagfirullahalazim. Pernah satu ketika sahabat saya jadi imam solat sunat gerhana bulan. Kawan saya ni naib johan antarabangsa tilawah di peringkat antarabangsa yang dipertandingkan di Madinah, di Mekah Al-Mukarramah dulu lah. Pernah dia wakil Malaysia dapat naib johan. Johan orang Maghribi kalau tak silap saya lah. Ya, dia naib Johan. Dia jadi imam. Kami gelak tu lepas tu. Sebab apa? Jemaah yang sebelah saya tumbang. Panjang, sedap dia baca sedap. Tapi yelah dia yang hafal Quran, yang tak hafal tu dia dengar sedap je, tahu kong jatuh kan. Jatuh. Rupanya dia terlelap sebab malam. Solat gerhana bulan tu malam dia baca agak panjang. Allahu Akbar. Jadi batal lah kalau kita terlelap mata, batal kena ambil wuduk ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang lalai dan berangan-angan dalam solat, tiada dicatatkan baginya sesuatu pun daripada solat itu. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar, angan-angan nak kahwin dua. Allahu Akbar, duk fikir merayau rasa rayau kedai mamak apa kita masuk dalam solat. Astagfirullahalazim. Maka tidak dicatatkan. Dia tak berdosa sebab tak solat. Solat kira okey dah. Tapi pahala tak dapat. Sebab tu tuan-tuan kita kena top up. Solat sunat jangan tinggal. Zikir jangan tinggal. Wirid jangan tinggal. Sebab apa? Kita tak tahu apa kita dapat dalam solat kita tadi. Cover balik tuan-tuan dengan solat sunat. Ya Allah, aku tahu aku tak khusyuk mana. Ya Allah, doa. Minta sungguh-sungguh. Ya Allah, kau bagi lululah juga solat aku. Jangan aku ni kosong. Walaupun aku solat, aku takut. Ni takut ni. Dia kata rajinlah. Ya, rajinlah anda berkhusyuk dan menghadirkan diri dalam solat. Ya, tuan-tuan, terima kasih yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini daripada surah An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Ya, tuan-tuan boleh share-share dengan rakan-rakan. Ya, forward kepada rakan-rakan supaya kita sama-sama berkongsi ilmu. Dapat pahala belaka insya-Allah yang forward yang share dengan rakan insya-Allah. Baik, dia sebut ya, Allahu Akbar. Jadi kita kena rajin-rajin ni, malah sungguh-sungguhlah minta kepada Allah supaya Allah Taala bagi kepada kita khusyuk dan hadir hati. Semoga Allah merahmati kita semualah. Ya, telitilah firman-firman Allah. Macam mana nak hadir hati, kena tengok firman Allah Taala tu. Imam baca sedap sikit, kita kena cuba menghayati mesej daripada ayat tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa cerita? Kan kita cuba tahu. Sebab tu kita ni kalau baca Quran, tolong tengok sama. Ya, tolong tengok sama terjemahan dan maknanya. Ya, jangan kita ni solat saja tapi tak tengok terjemahan. Sebab kita tak tahu apa cerita. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan sekali-kali anda membaca dengan cepat. Budaya orang kita dalam solat tarawih, ya Allah, dia kira nak pergi habis je. Memang dia pun tak tahu apa dia baca, makmum lagi tak tahu. Saya tengok orang Arab, dia baca sikit bulan Ramadan, tapi tak cepat. Ya, tak ada lagi orang Arab baca cepat yang saya hadir lah di Mesir tu. Surah tu solat dia baca pendek-pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Allahu Akbar. 3 ayat je. Tapi dia boleh faham. Dia tak ada laju-laju. Kalau kita orang Melayu, ya Allah, ya, nak laju saya dululah. Sekarang alhamdulillah, alhamdulillah dah banyak yang ngaji-ngaji. Tak ada lagi dah yang Pak Imam baca Fatihah satu nafas, ya. Nak laju je. Kita baca jangan laju, sebab laju-laju ni dia menghilangkan khusyuk. Allahu Akbar. Nescaya anda tidak dapat meneliti maksudnya kalau baca dengan cepat. Arab pun tak tahu, tambah Melayu dan Jawa lagi tak tahu apa Pak Imam baca kan. Allahu Akbar. Baik, kemudian tuan-tuan kita masuk kepada tamak-ninah. Ya, tamak-ninah dalam solat. Ini salah satu daripada syarat sah solat kita, tamak-ninah ni. Ya, kalau solat kita ni tanpa tamak-ninah, dia tak sah. Dia rakaat dengan tamak-ninah. Kan itu syarat sah dia. Ya, rakaat tu
Rukun dalam solat kita, rukun fi'li. Tapi rokok tanpa tamak-ninah tak sah. Apa dia tamak-ninah ni? Iaitu tamak-ninah ni tuan-tuan, kita berhenti sekadar berhenti yang maknanya ada selang di antara satu pergerakan dengan satu pergerakan. Allahu Akbar. Kalau kita sebut subhanallah, sampai habis kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makna tak ada tamak-ninah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan? Allahu Akbar. Maknanya ada berhenti, break. Itulah dikatakan tamak-ninah. Bagi setiap pergerakan, rukun-rukun fi'li kita, mesti ada tamak-ninah. Tamak-ninah kan? Jangan kita ni jadi macam ayam patuk. Ni kan dia kata. Jangan, dia kata jika anda rokok dan sujud, jangan sekali-kali terlupa kepada tamak-ninah. Jangan jadikan solat anda seperti ayam mematuk padi. Ya, ayam matuk padi, ya. Allahu Akbar. Nabi pernah sebut bi'sas sariq alladhi yasriqu fi salatihi. Ya. Allahu Akbar. Sejahat-jahat orang-orang yang sejahat-jahat pencuri adalah orang mencuri dalam solat mereka. Sahabat Nabi tanya, siapa yang curi dalam solat? Nabi kata, allazi la yutimmu ruku'ahu wala sujudah. Orang yang tidak menyempurnakan rokok dan sujud. Maknanya rokok tanpa tamak-ninah. Allahu Akbar. Macam ayam patuk. Kan ayam patuk ni kan. Ni. Yanquru arba'an. Dalam hadis lain Nabi kata, orang munafik ni yanquru arba'an. Dia patuk 4 kali. Dia bukan sujud betul-betul tapi dia patuk. Kan? Allahu Akbar. Ni jaga ni, ramai budak-budak muda sekarang dia solat. Tapi lajunya sedar-sedar ayah baru tanya, kau dah solat Minah? Ayah pusing je, dah apa? Dah. 4 rakaat. Sejak je profesional. Padahal dia patuk 4 kali. 4 rakaat tu kira 4 kali patuk. Allahu Akbar. Tak ada tamak-ninah. Ni patuk padi. Solat serupa ni tak sah. Ya, tak ada tamak-ninah, tak sah. Walaupun ada rokok, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar gitu. Tak ada. Dia tak kira. Dia kena ada selang. Dia kena break. Kerana tidak ada tamak-ninah. Dia kata tamak-ninah dalam rokok i'tidal dan dalam kedua-dua sujud serta duduk antara keduanya adalah wajib yang tak boleh ditinggalkan di dalam solat. Ya? Solat bersama dengan tamak-ninah ni ialah wajib. Yang ni syarat sah dia. Ya, kalau syarat ni maknanya dia tamak-ninah ni dia kena buat. Dia ada syarat luar, ini syarat dalam. Ya, kalau rokok tanpa tamak-ninah tak sah. Sebab itu dia kena buat, ya, sama ada solat fardu ke ataupun sunat. Ada setengah orang solat tarawih tak ada tamak-ninah. Dia tak sunat tak apa. Saya pernah dengar ada satu tu imam. Dia kata solat ni ada isu, dia tanya saya soalan. Kami pi ustaz, kata dia nak solat jenazah. Okey. Sampai-sampai dia kata orang dah nak solat dah. Ni cerita lama lah ni tuan-tuan. Ni cerita. Satu tu imam tanya saya. Terkejut saya. Kan? Dia kata, ustaz, kami ni sampai-sampai nak ambil wuduk dah. Tiba-tiba orang surau kata, dia kata solat jenazah aja. Naiklah, tak payah ambil wuduk. Dia tu imadah, dia confused. Ini solat bukan solat fardu, kata dia. Solat jenazah je, tak payah ambil wuduk. Dia kata, naik. Dia orang pun dia confused naik. Solat, dia tanya apa hukum solat ustaz? Ya Allah. Solat jenazah tanpa wuduk ini hanyalah sah bila jenazah yang tidak berwuduk, kita ni tak sah. Ingat tu. Jenazah tak ambil wuduk lagi. Jenazah ni dia mati dan baru ambil wuduk. Kita wajib ambil wuduk. Jenazah ni tak ambil wuduk lah. Kita wudukkan dia. Ingat tu ya. Jenazah dimandikan, dikapankan. Dan jenazah ni ya. Allahu Akbar. Jenazah ni dia diwudukkan oleh orang yang memandikan dia tadi. Bukan dia ambil wuduk. Kalau jenazah ambil wuduk tak sah. Sebab apa? Dia tak mati lagi. Dia bangun ambil wuduk nak solat jenazah. Tak sah lah kan. Allahu Akbar. Jadi solat jenazah samalah dengan solat fardu. Kena ada wuduk. Kena tutup aurat. Ya, solat jenazah. Cuma dia tak ada rokok sujud. Ni tak apa. Kalau ustaz, saya tak rokok. Tak apa. Kalau rokok tak sah pula. Ya, ada isu dulu kan viral.
bila mula-mula jenazah COVID itu dibawa ke kubur, disolatkan oleh orang yang bawa tu kaki tangan hospital. Dia panik, dia pergi rokok. Allahu Akbar. Ni berlaku ni. Dia solatkan jenazah tu, dia viral pula. Dia rokok. Tak sah lah kan. Jadi, mana ada rokok, mana ada sujud. Bila orang tanya kenapa sujud, contohlah kan, ada orang dia terrokok tu sujud. Nak cover lain, orang tanya kenapa rokok ni? Kenapa sujud? Oh, dia kata ini jenazah bapak saya. Kalau orang lain memang tak boleh. Bapak saya kena ekstra lagi. Dosa juga. Sebab menambah bid'ah. Ya tak sah. Walaupun bapak katuk ke kita ke, tetap sama. Solat yang diajar oleh Nabi itulah. Ya. Jadi ambil wuduk kena. Syarat sama. Solat jenazah. Tapi solat jenazah itu tak baca surah yang ditetapkan. Tak sah juga. Itu contohlah ya. Jadi solat apa-apa pun. Jadi kena ada tamak-ninah. Yang ada rokok dan sujud i'tidal ni semua kena ada tamak-ninah. Ya. Solat tanpa tamak-ninah batal. Ya. Solat tak ada tamak-ninah batal. Batal ni makna tak sah. Kena ulang balik. Ya. Orang yang tiada menyempurnakan rokok, sujud dan khusyuk di dalam solat, inilah yang disebut oleh Nabi pencuri dalam solat mereka. Ya, ada satu riwayat yang saya dah bacakan tadi. Bi'sas sariq alladhi yasriqu fi salatihi, sejahat-jahat pencuri yang mencuri di dalam solatnya. Ada satu riwayat lain pula dinyatakan, anna man hafadha 'ala as-salah wa atammaha. Anna man hafadha 'ala as-salati wa atammaha. تخرج صلاته بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني والذي لا يتم الصلاة تخرج صلاته سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني ثم يلف كما يلف الثوب الخلق fayudrab biha wajhu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa kata Nabi? Nabi bagi amaran, siapa jaga solat, menyempurnakan solat, jaga elok-elok, ambil wuduk elok-elok, masuk waktu solat berjemaahnya, khusyuknya, jaga sungguh, maka solat akan terangkat sampai ke langit dalam keadaan putih dan terang benderang, cemerlang. Baydha ni putih terang benderang, naik ke langit. Lalu ujar semayang itu, solat tadi, dia boleh berkata-kata. Dia kata, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Allahu Akbar. Ya. Solat kita tu berkata, moga-moga Allah pelihara kita sebagaimana kita pelihara solat. Sewaktu solat. Solat elok-elok. Ni anak-anak kita kena jaga ni. Suruh dia solat dalam keadaan terbaik. Jaga sungguh, jangan main-main. Allahu Akbar. Maka lagi dia kata, tapi orang yang tidak menyempurnakan solatnya, bacaannya tak betul, ni baru dia ada isu. Ustaz Aslin, dia ajuk satu imam. Yang imam tu baca salah. Ustaz Aslin ajuk. Tapi ada orang nak cetuskan isu. Lama dah saya dengar Ustaz Aslin ceramah tu. Dia ceramah di Sabak Bernam tu. Dia ajuk Pak Imam lah situ kan. Allahu Akbar. Jadi orang situ okey je. Orang tempat lain buat isu. Kata Ustaz Aslin ni menghina masyarakat orang Jawa. Allahu Akbar. Dia buat isu supaya timbul kemarahan ni. Ni baru ni isu ni kan. Tapi Alhamdulillah lah dapat disettle dengan baik kan. Dapat disettle dengan baik. Orang yang marah tu jumpa balik dengan Ustaz Aslin. Ustaz Aslin kata minta maaf lah kalau terasa kan. Buat macam mana? Kadang-kadang penceramah ni dia nak tarik perhatian. Jadi dia nak bagi tahulah tentang kena mengaji jadi imam ni kan. Tapi imam tak terasa. Yang tak jadi imam tu terasa pula. Dia marah kepada Ustaz Aslin. Jadi isu kan. Tapi Alhamdulillah lah settle balik dah. Kadang-kadang gitulah ya. Minta maaf lah kalau saya bercakap ni tuan-tuan terasa macam mana kadang-kadang. Gitulah kita risau juga. Kita niat lain ya. Niat kita nak bagi joke tapi memberi pengajaran. Tapi orang lain terasa sampai ke dalam hati. Risau juga tuan-tuan kan. Tapi isu dia ialah Pak Imam baca tak sah. Pak Imam tukar huruf. Ya, Pak Imam salah. Ni kan. Ialah salah ni kena betul kan lah. Kita nak jaga solat ni. Belajar sungguh-sungguh. Kita belajar lagu boleh.
pergi belajar kursus apa, nyanyi boleh. Kenapa tak boleh pergi kursus untuk betulkan Fatihah kita? Ya, smart solat sekarang ni. Kita buat kursus. Sebab nak jaga ni. Supaya solat kita berkata, engkau jaga aku, semoga Allah jaga engkau. Tapi orang yang tak jaga solat dia, solat lambat, solat tak khusyuk, solat tak sempurna, maka solat itu keluar dalam keadaan sauda, muzlimah, hitam, gelap. Orang panggil gelap gulita. Hitam, legam. Allahu Akbar. Maka ujar solat. Dia kata, semoga Allah sia-siakan kamu. Seperti mana engkau menyia-nyiakan aku. Salat tadi dilipat-lipat oleh malaikat. Dilipat seperti kayu, baju-baju yang koyak rabak. Lalu dilemparkan ke muka orang yang salat. Na'udzubillah. Ni takut tuan-tuan. Berapa kali muka kita kena lempar dengan salat kita yang di-reject. Allahu Akbar. Kita tak sedar ya. Kalau kita kena penampar setiap kali tu, kita perasan lah. Bila lepas Assalamualaikum warahmatullahi, bini kata, bang, kenapa muka lebam adalah ada penampar? Barulah kita tahu. Ni tak tahu. Kita okey je. Balik masjid berseri-seri, singgah makan sana makan sini. Tak ada pun kesan penampar malaikat tu. Tapi kita sebenarnya sudah dilempar ke muka kita. Seperti kain buruk yang dilempar. Sebab apa? Sebab kita abaikan solat tadi. Na'udzubillah. Ni takut kita tuan-tuan. Lepas tu kita lepas solat minta, Ya Allah, taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimalah solat kami, sempurnakan. Ya Allah, kalau ada kurang, cacat celah, kau maaf. Kalau Ya Allah, jangan lempar ke muka kami. Allahu Akbar. Baik, kemudian dalam sebuah hadis yang lain. Disebut, innamas salatu tamassakna wa takhadda' wa takhasyu'. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Dia kata apa? Salat itu adalah ketenangan hati. Allah. Tamaskun. Allahu Akbar ya. As-salah itu tamaskun. Apa adalah tamaskunu? Yakni tenang. Innamas salah. Salat itu ketenangan hati. Kalau tuan-tuan salat tak serabut, tenang, dengar bacaan imam, tenang baca, itu salat lah tu. Kalau solat tu tak ingat baca apa, serabut, dalam hati nak marah je, nak maki je, tak solat lah tu. Allahu Akbar. Ya, dia kata lagi, takhaddu' wa takhasyu', dan kerendahan diri dan permohonan daripada jiwa. Allahu Akbar. Ni berat ni tuan-tuan, susah ni. Tapi kita cakaplah, mudah-mudahan kita mampu buat sikit-sikit. Tuan-tuan, bila kita ni solat, kita mengadu kepada Allah dengan khusyuk, dengan tunduk hati. Bukan kita dalam solat action lagi. Dan kita solat pun action, tuan-tuan, jangan main. Kau tengok aku solat tadi apa macam, baca sedap. Aku jadi imam apa macam. Oh, aku ni solat jemaah 5 waktu ada kat masjid, kau ada. Solat menjadikan kita ego, kan pelik tuan-tuan. Patut solat menjadikan kita rendah diri. Ada orang solat maki imam ada, kutuk imam ada, imam kondem makmum ada, gaduh. Solat patutnya menjadikan kita semua rendah diri. Ya, kita semua jadi hamba Allah yang takut kepada Allah. Baik, ada satu peristiwa. Nabi SAW tengok orang Arab solat pintal-pintal janggut. Tuan-tuan duduk kat Mekah ni kadang-kadang Arab. Tuan-tuan jangan kata Arab semua pandai. Ada Arab tak mengaji. Arab jaga unta, Arab jaga kambing apa semua. Dia duduk dengan kambing je. Jadi kadang-kadang dia tak tahu pun batal tak batal. Jadi yang kata, ya Arab buat boleh. Ada Arab tengok salat dia main serban dia. Ada yang pintal-pintal janggut dia. Baca sedap ni duduk ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tangan pegang janggut. Allahu Akbar. Maka Nabi kata, Lau khasya'a qalbu hadha, la khasyi'at jawarihuhu. Nabi kata, kalau hati orang ni khusyuk, nescaya khusyuklah juga seluruh anggota badan dia. Tanda khusyuk hati, anggota badan ni terdiam, terpaku. Macam askar tu tuan-tuan ya. Dia menerima arahan, baris. Dia baris. Tangan dia senyap. Senang diri senyap. Tuan-tuan kan. Ada tak tuan-tuan askar yang bila dia terima arahan, baris dia akan garu punggung dia. Dia akan garu sini. Tak ada. Sebab dia tahu dah arahan ni. Macam kita ni, Allahu Akbar. Pak Imam kena sebut, Allahu Akbar. Tapi kita sebab Pak Imam ni slow, tuan-tuan. Dia sebut, Allahu Akbar.
Ada Pak Imam lembut. Allahu Akbar. Kalau Pak Imam buat macam askar, Allahu Akbar. Maknanya kekuatan suara dia, kita macam sedia. Kan kita pun tak bergerak lah. Allahu Akbar. Baik, dalam hadis tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahawa kekhusyukan anggota itu adalah daripada kekhusyukan hati. Maknanya manifestasi daripada khusyuknya hati, maka anggota badan menjadi khusyuk. Dan bahawasanya solat itu tidak akan sempurna tanpa khusyuk. Ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata para salaf. Salaf ni ulama-ulama dulu-dulu. Ya? Ridwanullah alaihim. Generasi dahulu zaman Nabi, zaman para sahabat tabi'in, orang panggil salafus salih. Dia kata siapa yang boleh mengesan orang yang berada di sebelah kanan kirinya ketika dalam solat, orang itu dikira tidak khusyuk. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kawan kita ni duduk baca apa, kita duduk dengar, kita duduk tengok, dia garu sana, garu sini. Kita boleh kesan dia, maknanya kita tak fokus pada solat kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita lah tu, jangan kata orang lain. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, pandang jijik pula. Dia ni, tak mandi ke tidak ni. Tengok duduk tahiyat tu. At-tahiyyat kan. Dia ni kuku hitam. Nampak kuku hitam kawan sebelah. Kuku panjang. Dia ni busuk ketiak. Oh lagi peka kan tuan-tuan. Macam-macam. Astagfirullahaladzim. Kata ulama, kalau kita duduk berfikir tentang orang kiri kanan, sah tak solat. Atau tak khusyuk solat kita. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Dia kata, contoh seringkali dia kata, khusyuk dalam solat itu menguasai setengah daripada salafus soleh ke peringkat yang sungguh menakjubkan. Ada kalanya apabila mereka berdiri solat ataupun sujud, dia kata burung datang bertenggek di atas mereka. Ini cerita pelik ni tuan-tuan. Sahabat Nabi dulu, dia duduk dalam kebun tamar. Dia solat fardu kat situ. Atau kadang-kadang dia solat sunat. Dia punya berdiri, dia tegak tu, burung duduk atas kepala. Allahu Akbar. Ya. Dia tenggek atas kepala dia. Disangkakan itu tembok atau pokok ataupun ni apa patung orang tu. Disebabkan terlampau tenang dan khusyuk. Dan terlama berdiri dan sujud. Allahu Akbar. Ni kalau mereka solat sunat ni. Lepas tu tuan-tuan, solat fardu ni. Ni jadi isu orang tanya, Ustaz, solat fardu ni kena tunjuk ke Ustaz? Salat fardu ni kita kena war-warkan syiar. Kalau kita pergi ramai-ramai kena azan. Pergi berkeloh kat mana-mana tepi pantai tu. Masuk waktu kita suruh anak azan. Kita bentang stiker tepi pantai. Jom kita salat berjemaah. Ambil wudu air laut. Mari kita salat sini. Itu bukan masalah riak, bukan. Itu kita ajak orang salat. Tapi salat sunat, yang ni kita tak perlu tunjuk. Kita tepi pantai, mari bertahajud. Ni pelik, pukul 12 tengah hari tahajud. Apa kan? Salat sunat kita buat senyap-senyap. Salat fardu, itu syiar agama, kena azan, kena tunjuk salat jemaah. Ada ramai orang tepi pantai yang tak salat, dia tak tahu pun, tak perasan pun. Saya kadang-kadang pergi menjala, saya dengan Ustaz Rosli, yang menjala. Kadang-kadang maghrib, dekat maghrib tu, kita takkan nak pergi masjid surah, basah-basah ni. Kan? Kalau balik rumah jauh lagi, kita pun tak jala tepi, kita pun solat tepi pantai. Kan? Lepas solat tu, kalau ada lampu, kita jala lagi. Kan? Biasa maghrib-maghrib ni, udang banyak. Kan? Kalau takat udang lah, saya suka takat udang dengan Ustaz Rosli. Kan? Maghrib, udang banyak. Lepas tu ada orang tak solat maghrib kerana gila udang. Tengah menjala udang banyak tu, letak tepi. Kita solat. InsyaAllah. Lepas tu kita pun jala udang, tak ada masalah. Berhenti solat dulu. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Jadi dia kata sekali peristiwa penuh tiang masjid Jami' di Basrah runtuh. Menyebabkan orang-orang di sekitar masjid itu riuh rendah. Secara kebetulan pula dalam masjid ketika itu ada satu orang dari para salaf sedang asyik solat. Lantaran teramat fana. Ni fana ni maknanya dia tenggelam di dalam solat dia. Dia tak ingat benda luar ni. Dia tidak merasakan apa-apa pun. Seperti mana yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya tadi. Ni. Ada dulu viral di Indonesia. Bukan kata cerita lama. Indonesia. Ada orang ambil gambar kamera masjid. Imam masjid di Palu ke tuan-tuan. Yang gempa bumi tu.
Makmum lari habis, tinggal imam solat sampai habis. Gelak je Pak Imam bagi salam. Padahal masjid itu digegarkan gempa. Makmum lari keluar, imamnya sampai habis. Masya Allah. Imamnya wali lah kot tuan-tuan ya. Ini nak ceritanya. Allahu Akbar. Ada di antara para salafus soleh itu berkata kepada anak isterinya, seandainya aku masuk solat, aku masuk solat, waktu tu kamu nak buat apa? Nak sembang ke? Nak angkat suara ke? Nak gurau-gurau ke? Tak apa. Masa tu aku tak dengar. Oh ni pelik tuan-tuan. Saya tak boleh. Saya kalau anak-anak saya pesan dah, abah solat sunat kau jangan bising. Ganggu. Kan? Allahu Akbar. Kita saya lah kalau tuan-tuan tak tahulah. Kadang-kadang kita ni tengah solat, anak kita bertengkar kan. Kita pun baca kuat-kuat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya faham, maknanya saya terganggu. Kan? Allahu Akbar. Ya, biasanya gitulah. Terganggu. Ya, kadang-kadang kita tak perasan. Jadi kalau ulama salaf soleh dulu, dia kata kat cucu dia, kalau atuk solat, kau nak sembang-sembang lah. Atuk solat khusyuk, dia tak peduli pun. Allahu Akbar. Sebab itu dia kata atuk ni tak dengar apa-apa pun. Ya mungkin kalau pukul kompang ke bergendang pun dia tak dengar. Sebab apa? Dia fokus. Ni macam anak kita duk main game PUBG, kita panggil tak dengar ni tuan-tuan. Oh, panggil tak datang. Sebab apa? Dia asyik. Sebab tu kita tukar. Daripada asyik PUBG, tengok TV, kita asyik kepada solat kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti cerita tu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Kisah-kisah orang soleh dalam khusyuk mereka insya-Allah ya. Minta maaf lah ya tuan-tuan. Kalau ada salah dan silap, kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Masih tajuk kita yang sama. Khusyuk dalam solat insya-Allah. Sekian. Aqulu qali hadza. Wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.